Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri PDPR yang menggunakan video. Kali ini kita akan bincangkan di bawah tajuk apresiasi seni visual dan kali ini juga kita akan lancarkan satu modul yang dinamakan sebagai modul piramid khas untuk pelajar-pelajar seni visual STPM semester 1 dan juga boleh digunakan oleh pelajar-pelajar ulangan semester 1. Objektif modul ini adalah supaya pelajar mampu menulis apresiasi karya dan perekaan seni visual secara umum dan secara berfokus. Yang kedua, supaya pelajar menggunakan pengetahuan dari bab 1, 2, dan 3 untuk menjawab soalan latihan dalam modul ini. Baik, mari kita mulakan dengan apakah persoalan yang dibincangkan pada sesebuah karya seni. Jadi ini sebenarnya seolah-olah kita sedang postmortem. Kita bedah siasat. Apa yang sering dibincangkan, apa yang sering ditanya dalam soalan-soalan STPM. Okey. Yang pertama yang dibincangkan apabila kita menulis apresiasi sesebuah karya seni ialah tentang hal benda atau subjek. Yang kedua tentang aspek formal. Dan yang ketiga yang ditanya ialah tentang kandungan. Hal benda, aspek formal dan kandungan membentuk satu piramid. Jadi ini 3 serangkai yang paling utama yang ditanya. Jadi hal benda atau subjek ialah apa sahaja image atau objek yang terdapat dalam sesebuah karya. Nanti kita akan tengok contoh nanti. Dalam sesebuah karya tentu ada image, ada subjek, apakah objek yang dilukis. Itu sering dijadikan buah perbincangan dalam penulisan esei atau dalam soalannya nanti. Yang kedua kita tengok kandungan dulu. Okey, kandungan ialah makna atau fungsi atau maksud tersirat, maksud tersurat. Makna, fungsi dan konteks. Okey, konteks ini kita boleh tengok sesebuah karya itu dalam konteks aliran. Kalau masih ingat lagi kita pernah bincang tentang aliran tradisional, aliran moden dan aliran pasca moden. Selain itu aliran juga boleh kita tulis tentang aliran dari segi gaya, gaya pop art, gaya impressionism, expressionism, itu juga aliran. Seterusnya, sesebuah karya itu boleh dilihat dari konteks kebudayaan, dari konteks sejarah dan kepercayaan. Okey, dalam 3 komponen hal benda, aspek formal dan kandungan, yang paling penting ialah aspek formal ini. Di mana di bawah aspek formal ada 3 lagi komponen, iaitu unsur seni yang terdiri dari garisan, jalinan, rupa, nilai, dan warna. Itu yang ada dalam silibus. Kemudian kita tambah lagi bentuk dan ruang. Ini kita tambah kerana sering ditanya. Ini sering ditanya tentang bentuk, tentang ruang. Jadi berdasarkan buku-buku teori seni visual, bentuk dan ruang ini ada termasuk sebagai salah satu daripada unsur seni. Kemudian di bawah aspek formal juga ada prinsip rekaan yang terdiri daripada imbangan, kadar banding, penegasan, pergerakan, dan ekonomi. Itu yang ada dalam silibus. Dan kita tambah pula dengan harmoni, kepelbagaian, dan kesatuan. Ini sama macam tadilah. Walaupun tak ada dalam silibus, tapi sering ditanya. Dan yang ketiga di bawah aspek formal ialah media dan teknik. Kita pernah bincang tentang media konvensional dan media baharu. Jadi, ketiga-tiga komponen di bawah aspek formal ini membentuk satu lagi piramid. Jadi, sebab itu kita namakan modul ini sebagai modul piramid.
Jadi untuk menulis esei apresiasi karya, kita cuma perlukan maklumat-maklumat ini sahaja. Kenapa aspek formal ini ketiga-tiga ini dianggap penting? Ialah kerana maklumat-maklumat ini kita akan gunakan untuk menghurai tentang piramid yang pertama tadi, tentang hal benda, misalnya tentang image. Untuk membincangkan tentang image, kita boleh gunakan maklumat-maklumat seperti garisan, jalinan, warna untuk menghurai image tadi. Dan seterusnya tentang kandungan juga, atau makna, juga kita gunakan aspek formal ini untuk menghurai kandungan makna aliran yang terdapat mengikut kehendak soalan tadi. Okey, kita akan teruskan lagi dengan rumusan huraian aspek formal. Baik, kita teruskan dengan rumusan huraian unsur seni. Jadi unsur seni ini tadi yang terdapat dalam piramid yang kedua tadi, iaitu aspek formal terdiri daripada unsur seni, prinsip rekaan, media dan teknik. Jadi kita tengok unsur seni dulu. Unsur seni terdiri dari garisan, jalinan, rupa, nilai, warna, ruang, dan bentuk. Jadi di sini kita cadangkan huraian untuk setiap unsur tadi. Contohnya, kalau garisan, untuk menghurai garisan, kita boleh tengok dalam karya format garisan tersebut. Sama ada format garisan tegak, melintang, dan condong. Tegak, melintang, dan condong ini adalah format garisan yang sering terdapat dalam sesebuah karya seni. Kemudian boleh juga dihuraikan tentang sifat-sifat garisan seperti lurus, melengkung, putus-putus, berpancar, garisan bebas, berbulu, garisan beralun, macam-macam garisan. Tidak semestinya yang tertulis di sini saja. Maknanya, kalau nak menghuraikan tentang garisan, kita boleh huraikan tentang perkara-perkara tersebut. Seterusnya jalinan. Jalinan kita boleh huraikan tentang jenis jalinan tersebut, sama ada jalinan tampak atau jalinan sentuh. Jalinan huraikan tentang corak, jalinan kesan permukaan sesuatu objek atau sesuatu image dalam karya. Seterusnya rupa. Rupa kita boleh tengok maksud rupa itu ialah ruang rata. Kemudian kita boleh kaitkan dengan rupa organik, rupa geometrik, rupa positif, rupa negatif, rupa muka type atau huruf. Itu bergantung kepada karya seni yang kita akan tulis nanti. Dan kita cuma hurai apa yang ada dalam gambar saja, apa yang ada dalam karya saja. Jangan letak semua huraian ni. Tulis apa yang berkaitan sahaja. Seterusnya, nilai. Nilai kita boleh hurai tentang nilai tone, nilai kecerahan warna pada catatan, misalnya nilai intensiti warna atau kekuatan warna tersebut. Seterusnya tentang warna. Warna kita akan sebut satu persatu warna yang terdapat dalam karya. Contohnya warna asas merah, biru, kuning, warna sekunder, warna tertier. Kemudian kita akan bincangkan tentang, kita boleh huraikan tentang skema warna. Contohnya warna sewarna atau monokromatik, warna analogus, warna panas, warna sejuk, warna harmoni, warna bertenaga, warna ceria, warna suram, warna membentuk suasana. Itu juga antara huraian-huraian yang kita boleh tulis apabila membuat penulisan atau apresiasi sesebuah karya. Seterusnya ruang dalam, ruang cetek, ruang rata, ruang bertindan, dan ruang ambigus atau ruang ambigus. Jadi ini juga bergantung kepada karya yang kita akan bincangkan. Jangan tulis semua yang ada di sini. Tulis apa yang berkaitan dan yang terdapat dalam karya sahaja. Dan yang terakhir sekali bentuk. Di bawah unsur seni bentuk, kita boleh huraikan tentang bentuk objek. Bentuk itu adalah ilusi 3 dimensi dalam karya. Kemudian kita boleh huraikan tentang image tadi, sama ada dia image bentuk figura,
menggambarkan flora, fauna, unggas atau kosmos. Jadi bentuk image yang terdapat dalam karya. Seterusnya kita akan bincangkan tentang rumusan huraian untuk prinsip rekaan. Macam mana kita nak menghuraikan prinsip rekaan di bawah aspek formal tadi? Komponen yang kedua selepas unsur seni ialah prinsip rekaan. Jadi kita ada sama juga macam unsur tadi, kita ada 7 semuanya, yang terdiri daripada prinsip yang pertama ialah imbangan. Okey, kalau imbangan, apa yang kita akan huraikan tentang imbangan? Jadi kita boleh huraikan tentang jenis imbangan, sama ada imbangan simetri atau imbangan tidak simetri. Kalau imbangan simetri kita kena huraikan, image digambarkan seimbang secara berpaksi, seolah-olah image cerminan kiri dan kanan sama. Kalau image itu ialah imbangan tidak simetri, huraiannya ialah keseluruhan karya kelihatan seimbang, sekata dan sama berat. Seterusnya ada lagi sejenis lagi seimbangan, iaitu imbangan dari jenis kestabilan. Biasanya pada arca. Kalau arca, imbangannya ialah arca tersebut stabil. Kita boleh huraikan imbangan secara mekanikal pada seni arca. Kalau arca dia letak berdiri dan arca tersebut stabil, tidak mudah patah, tidak mudah jatuh. Jadi itu juga imbangan. Imbangan secara mekanikal. Seterusnya yang kedua, prinsip kadar banding. Jadi untuk menguraikan tentang kadar banding, kalau karya itu mengikut kadar banding, maka image-nya adalah image peniruan atau imitasi image yang digambarkan seperti dalam keadaan sebenar. Realistiklah, dia meniru image seperti dalam keadaan sebenar. Jadi karya-karya yang realistik biasanya karya yang menggunakan prinsip kadar banding. Sekiranya karya yang tidak mengikut kadar banding ialah image yang dipaparkan telah digayakan atau diolah atau distylisasi atau diubah suai. Tidak lagi seperti dalam keadaan asal. Biasanya pada karya separa abstrak, gaya seni ekspresionisme. Okey. Itu huraian untuk kadar banding. Seterusnya, prinsip yang ketiga ialah penegasan. Untuk menguraikan tentang penegasan, penegasan ini ialah image yang menonjol dalam sesuatu karya atau perekaan ditonjolkan dengan menggunakan kaedah kontra, iaitu perbezaan yang ketara. Contohnya dari segi saiz dan warna. Yang keempat ialah prinsip pergerakan. Pergerakan ialah kesan visual berirama, seolah-olah terdapat pergerakan beralun, berpusing, bertiup, berombak dalam sesebuah karya seni. Yang terakhir sekali, prinsip ekonomi. Ekonomi ini tak ada kaitan dengan keuangan. Ekonomi dalam prinsip seni reka ialah karya yang menggunakan unsur seni secara minima saja, ringkas tetapi sampai maksud dan menarik. Maknanya sebuah karya yang ringkas tapi masih menarik, maka itu termasuk sebuah karya yang menggunakan prinsip ekonomi. Dan prinsip tambahan harmoni. Semua karya sebenarnya boleh dikatakan ada nilai harmoninya, iaitu karya yang sekata, tiada unsur bertentangan, kelihatan mendamaikan, selesa, tenteram dari segi visual. Dan yang terakhir, kepelbagaian dan kesatuan ialah karya yang menggabungkan pelbagai image disatukan dalam satu komposisi karya. Unsur serta prinsip seni digabungkan dalam satu komposisi karya. Itu adalah kepelbagaian dan kesatuan dalam prinsip seni reka. Okey, yang terakhir sekali, kita akan buat rumusan huraian untuk media dan teknik. Bila dalam komponen yang ketiga di bawah aspek formal ialah media dan teknik. Di bawah aspek formal ada apa? Unsur seni, prinsip rekaan, media dan teknik. Okey, di sini kita akan cuba huraikan
media dan teknik. Pengkaryaan, contohnya pengkaryaan lukisan. Kalau pengkaryaan lukisan, antara media konvensional atau media biasa yang digunakan ialah pensel, pen, arang, dan pensel warna. Dan antara teknik yang boleh digunakan ialah teknik garisan, teknik gesture, garisan silang, garisan selari, teknik titik. Okey, semua ni kita boleh huraikan. Bergantung kepada karya. Jangan pula dalam karya guna teknik titik, tapi kita pergi hurai garisan gesture, garisan silang. Itu di sini kita cadangkan. Maknanya kita letakkan dalam satu jadual apa yang boleh ditulis apabila kita membincangkan tentang teknik-teknik lukisan. Okey, seterusnya media dan teknik untuk catan. Okey, catan ini media basah. Kalau lukisan tadi media kering. Kalau menggunakan cat air, kita boleh huraikan tentang teknik yang digunakan sama ada teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah, atau kering atas kering. Seterusnya, jika medianya menggunakan cat poster, cat tempera, cat minyak, cat akrilik atau cat gouache, kita boleh guna teknik berikut seperti teknik legap. Teknik legap, warna yang pekat dan rata. Itu huraian dia. Teknik glazing pula, huraiannya ialah warna nipis, berlapis-lapis, sinar, menghasilkan imej yang realistik. Teknik scumbling pula, campuran warna berlaku di atas kanvas, warna pekat dan agak tebal. Teknik impasto, warna tebal, dilepa menggunakan pisau palit, menghasilkan kesan jalinan sentuh. Teknik mewarna ekspresif pula ialah cara mewarna yang bebas, spontan dengan sapuan berus yang laju. Okey, itu kalau kita nak bincangkan tentang media dan teknik lukisan dan catan. Seterusnya, rumusan huraian media dan teknik untuk pengkaryaan cetakan dan arca pula. Okey, jika pengkaryaannya ialah karya cetakan, cetakan biasanya ada cetakan timbulan, ada cetakan benaman dan ada cetakan sutera saring. Okey, cetakan tradisional iaitu cetakan timbulan, biasanya cetakan yang menggunakan blok kayu atau blok lino. Ini cetakan yang tertua lah, blok kayu ni. Dan teknik untuk menghasilkan cetakan blok kayu hanya menggunakan teknik ukiran saja. Imej diukir keluar, bahagian yang negatif diukir keluar, tinggal bahagian yang positif. Kemudian kita akan chop bahagian tersebut dengan mendakwat. Seperti yang kita pernah belajar sebelum ini lah. Seterusnya, cetakan benaman. Cetakan benaman memang menggunakan blok logam. Tak boleh guna blok kayu. Dengan tekniknya, teknik imej dituris. Imej ditimbulkan pada blok tadi dengan turisan objek tajam. Seperti paku atau jarum. Boleh juga guna gurisan asid untuk menghasilkan imej. Kemudian imej tersebut di-print mengikut kaedah yang pernah kita belajar sebelum ini. Itu media dan teknik untuk cetakan benaman. Yang terakhir sekali cetakan sutera saring. Sutera saring ini antara cetakan yang paling popular digunakan. Kalau dulu nak cetak baju semua, banner ke apa semua menggunakan cetakan sutera saring. Cuma sekarang ini, di era sekarang, cetakan sutera saring sudah menjadi tradisional. Sekarang kita sudah ada mesin cetak yang boleh terus cetak pada baju pun ada. Mesin cetak untuk buat banner pun terus cetak pada banner. Tak ada lagi guna blok-blok sutera saring ini. Tapi teknik sutera saring ini dia menggunakan expose cahaya dan teknik stencil untuk menghasilkan imej pada blok. Dan pengkaryaan terakhir adalah arca. Kita ada lukisan, catan, cetakan dan arca. Okey, arca ialah pengkaryaan seni visual dalam bentuk 3 dimensi, macam patung, macam monumen itu adalah arca. Okey, media untuk menghasilkan arca, media ni bahan ya. Media untuk menghasilkan arca terdiri daripada batu, kayu, logam, simen dan konkrit. Ada benda-benda lain lagi bolehlah, wire ke, tanah, tembikar, semua boleh.
Ini yang biasa digunakan untuk membuat arca seperti batu, kayu. Dan teknik untuk menghasilkan arca, kalau batu dan kayu, kita boleh gunakan teknik ukiran atau luakan. Kalau logam, kita boleh guna teknik cantuman. Kalau apa lagi? Semen dan konkrit, kita boleh guna acuan atau binaan. Okey, ada lagi teknik-teknik lain seperti teknik assemblage. Assemblage ni dia kumpul objek-objek yang sedia ada, susun-susun, itu jadi sebuah karya seni. Jadi itu dinamakan sebagai arca assemblage. Okey, kita sudah bincangkan semua sekali uh, rumusan huraian untuk unsur seni, prinsip rekaan, media dan teknik. Baik, setelah kita lihat semua cadangan huraian unsur seni, prinsip rekaan dan media teknik, sekarang kita akan gunakan modul ini untuk menjawab soalan. Okey, soalan latihan mirip STPM tahun-tahun lepas. Sebenarnya mirip ni maknanya samalah sebenarnya. Cuma kita sepatutnya tidak mengeluarkan soalan ni. Soalan STPM ni tidak boleh diulang keluar kerana dia ada hak cipta. Cuma disebabkan kita dah ubah soalan ni, maka tak sama lagi lah. Cuma mirip sahaja. Jadi, ini soalan yang pernah keluar. Karya ini adalah karya cetakan yang bertajuk Katak Hendak Menjadi Lembu oleh Johari Said tahun 1997. Okay, soalannya, analisiskan karya di atas dengan memberi penekanan kepada unsur bentuk dan makna. Nah, itu soalan yang keluar. Jadi apa kehendak soalan? Okey, berdasarkan dua piramid tadi, piramid yang pertama hal benda, aspek formal dan kandungan. Jadi berdasarkan soalan itu, di manakah letaknya kehendak soalan ini? Pada hal benda kah, aspek formal kah, atau kandungan kah? Analisiskan karya di atas dengan memberi penekanan kepada unsur bentuk dan makna. Bentuk dan makna. Okey. Di sini bila disebut bentuk karya seni bermaksud dia mahu calon-calon peperiksaan menghuraikan tentang bentuk imej tadi, bentuk hal benda. Tentang hal benda atau imej yang terdapat dalam karya tersebut. Kemudian bentuk dan makna. Makna maksudnya dia mahukan kandungan. Jadi disebabkan hal benda, kandungan semua ni perlu dihuraikan, maka kita akan ada dua perenggan nanti. Perenggan yang pertama kita kena tulis tentang bentuk. Perenggan isi yang pertama kita kena tulis tentang bentuk. Perenggan isi yang kedua kita kena tulis tentang makna. Jadi untuk pendahuluan dan penutup, cikgu tidak akan bincangkan di sinilah. Pendahuluan dan penutup kita sudah bincangkan dalam kelas macam mana nak buat pendahuluan, macam mana nak buat penutup. Soalan yang bagaimana kena ada pendahuluan, soalan yang bagaimana kena ada penutup, itu sudah pun dibincangkan. Jadi kita ambil isi utama. Kena ada dua isi, iaitu menghuraikan tentang hal benda, kemudian menghuraikan tentang kandungan. Walaupun begitu, untuk menghuraikan hal benda tadi, kita masih perlukan unsur seni. Ingat lagi tadi, garisan, jalinan, rupa, nilai, warna. Untuk menghuraikan imej hal benda, imej tadi ditimbulkan menggunakan unsur seni. Ada garisan, ada jalinan. Warna tak adalah di sini, dia hitam putih je, garisan dan jalinan. Maknanya unsur seni juga termasuk antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan. Jadi isi yang pertama, sila tulis analisis tentang bentuk. Isi yang kedua, sila tulis analisis tentang makna. Di mana nak ambil semua ni? Untuk menulis analisis tentang bentuk, boleh pergi kepada huraian aspek formal di bawah unsur seni. Cari di sana maklumat.
boleh gunakan sebahagian daripada ayat tersebut dan mesti dikaitkan dengan imej yang terdapat dalam karya Kata Hendak Menjadi Lembu ini. Okey, macam mana nak tulis? Itu terserah kepada pelajar-pelajar. Sila isi tempat kosong di sini, isi tempat kosong di sini saja. Jawab dua isi. Dua isi untuk sebagai latihan. Jadi sila jawab dan nak ambil kat mana ni? Dalam grup WhatsApp telah diberi modul ini. Sila cetak sendiri dan jawab soalan ini dalam masa 10 minit. Okey, bagi yang bukan daripada pelajar-pelajar SMK Badak, kalau ada pengunjung-pengunjung luar, kalau nak dapatkan modul ini, sila pergi ke blog Seni Tampak. Tulis saja kat Google, blog Seni Tampak. Blog, B-L-O-G, Seni Tampak. Kat sana ada disediakan naskah ini secara percuma sahaja. Seterusnya latihan soalan mirip STPM tahun-tahun lepas. Soalan yang kedua pula. Jadi gambar ini pernah keluar juga dalam STPM sebelum ini. Tajuk karya Forget Me oleh Roy Lichtenstein. Payah betul nak sebut nama dia. Roy Lichtenstein ini tahun 1962. Jadi soalannya, huraikan 3 fungsi karya dari aspek estetik dan makna. Huraikan 3 fungsi karya dari aspek estetik dan makna. Okey, estetik. Estetik itu bermaksud keindahan. Makna samalah macam tadi. Maksud atau kandungan. Jadi, kembali kepada 2 piramid. Sebelum ini, kita dah belajar sebelum ini. 2 piramid di atas sana. Piramid yang pertama, hal benda, aspek formal dan kandungan. Piramid yang kedua, unsur seni, prinsip rekaan, media dan teknik. Jadi, soalan minta pelajar supaya huraikan 3 fungsi karya dari aspek estetik dan makna. Jadi, jangan fikir sangat tentang 3 fungsi tadi. Kita tengok isi atau inti soalannya ialah estetika dan makna. Estetika bermaksud keindahan. Okay, makna bermaksud kandungan yang perlu kita huraikan. Jadi, sila tik bagaimana? Hal benda kah? Estetik? Aspek formal kah? Atau kandungan kah? Okay, dalam sesebuah karya seni, yang menjadikannya indah ialah warnanya, imejnya. Okay, bermaksud antara perkara yang boleh kita bincangkan di sini untuk menghuraikan tentang estetik ialah aspek formal. Aspek formal disebabkan karya ini sebuah karya catan pop art, maka unsur warna yang mengindahkan, mengestetikkan karya ini ialah unsur warna selain daripada imej. Kemudian unsur yang ada di sana, garisan, jalinannya, itu yang kita akan hurai nanti. Seterusnya, dari aspek makna. Okey, makna bermaksud kita kena huraikan tentang kandungan. Jadi, aspek formal yang terlibat ialah unsur atau prinsip rekaan, dua-dua boleh, tapi kita kena ambil yang paling obvious, paling jelas, iaitu unsur seni. Dan unsur yang kita boleh huraikan di sini ialah unsur warna. Jadi macam mana nak hurai? Sila hurai sendiri. Cikgu tak akan bagi jawapan. Sila hurai sendiri. Jadi isi pertama yang perlu para pelajar tulis ialah huraian tentang estetika atau keindahan. Keindahan dengan merujuk kepada unsur seni tadi. Ada warna, ada garisan dan jalinan. Huraikan dalam petak ini. Okay, petak yang kedua, sila huraikan dari segi makna, iaitu makna tersurat. Dan petak yang ketiga, makna tersirat. Jadi, ini memenuhi kehendak soalan huraikan 3 fungsi. 3. Isi pertama tentang estetika.
Isi yang kedua tentang makna tersurat dan makna tersirat. Isi yang ketiga, estetika, keindahan, makna tersurat yang anda nampak, yang para pelajar nampak dalam karya. Nampak macam mana? Sedih ke, gembira ke, ceria ke, macam mana? Tersurat. Yang tersurat. Tulisan itu juga, balloon dialog itu juga boleh dihuraikan sebagai makna tersurat. Makna tersirat pula dari segi pengajaran yang terdapat dalam karya ini. Itu makna tersirat. Macam masalah rumah tangga ke apa ke, itu tersirat. Yang tersurat apa yang nampak? Ekspresi wajah ni. Nampak macam mana? Macam bagi jawapan pula. Okey, kita stop setakat tu. Sila tulis sendiri dalam masa 10 minit. Seterusnya soalan yang ketiga. Latihan soalan mirip STPN tahun-tahun lepas. Mirip ni maksudnya dah keluar lah ni. Soalannya betul-betul dah keluar. Mirip. Sama lah sebenarnya. Kali ini karyanya ialah sebuah arca. Sebuah arca yang bertajuk Nafas Series oleh Raja Syahriman tahun 2003. Soalannya dibagi dalam dua form, dua komponen. A, perihalkan dua pengolahan aspek formal dalam karya. Dan B, berikan 3 apresiasi anda terhadap makna. Apresiasi ini maksudnya tanggapan anda terhadap makna atau maksud yang cuba disampaikan. Kandungan itu kan. Okey, kembali kepada modul 3 serangkai kita tadi, modul piramid tadi. Piramid yang pertama, hal benda aspek formal, kandungan. Soalan A, perihalkan dua pengolahan aspek formal. Sudah tentu kita tik tempat aspek formal. Perihalkan dua pengolahan aspek formal dalam karya. Itu soalan A. Jika soalan A kita akan huraikan tentang aspek formal saja. Dan kita kena pindah ke piramid yang kedua, unsur seni, persirakaan dan media dan teknik. Jadi, soalan mahu hurai dua aspek formal. Yang paling dekat dengan soalan ini adalah yang seterusnya adalah kandungan B. Berikan 3 apresiasi anda terhadap makna. Maknanya 3 terjemahan anda terhadap makna dalam karya ini. Makna atau kandungan atau maksud. Okay, untuk aspek formal tadi, sudah tentu dia berkaitan dengan prinsip rekaan dan unsur seni. Ini yang kita boleh hurai di sinilah, yang banyak perkara yang kita boleh bincang di sini. Contohnya garisan dia ni, macam mana garisan ini beralun, macam mana garisan ini mewujudkan pergerakan atau prinsip rekaan. Unsur seni itu di garisan, beralun apa pergerakan itu prinsip rekaan. Kemudian macam mana dia stabil, dia seimbang, seimbang secara mekanikal, dia berdiri tegak tu tak jatuh, itu stabil tu. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan dalam untuk menjawab soalan A dan B itu. Jadi di sini kita ada dua pengolahan aspek formal. Ambil saja aspek formal mana? Unsur seni ke garisan dengan jalinan, atau ambil garisan dengan imbangan stabil tadi, atau boleh ambil juga pergerakan yang beralur tadi. Ambil dua saja. Banyak perkara boleh dibincangkan, tapi ambil dua saja. Seterusnya 3 apresiasi terhadap makna. Okay, makna tadi luas kan makna. Rujuk balik halaman tadi. Rujuk balik yang dah di print surah satu tadi. Rujuk balik apabila membincangkan tentang kandungan atau makna, selain pada makna tersurat, makna tersirat, boleh dikaitkan dengan kepercayaan, semangat. Ini kan karya Raja Syahriman selalunya berkaitan dengan semangat besi apa semua ni. Dia buat senjata-senjata tradisional. Okey, sila tulis jawapan anda sendiri. Kalau rasa payah, memang itulah soalan STP yang sebenar lebih kurang beginilah. Kalau rasa senang, senanglah. Kalau rasa payah, payahlah. Sila tulis jawapan ini dalam masa 10 minit.